kan wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia yang telah dikurniakan kepada kita pada malam ini. Saya pun terkejut juga, ramai juga nak tunggu kuliah Isyak. Baik, alhamdulillah kita tuan-tuan, walaupun benda yang belajar ni patut kifayah lah. Bagi sepatutnya saya sebut pada kuliah awal lagi tu, tapi baru saya teringat nak sebut. Bagi sesiapa yang nak betul-betul beramal dengan ilmu ni, dia dah mula ke belum bacaan Fatihah? Dah mula dah? Alhamdulillah. Tak cukup 7 hari lagi kan? Belum kan? Sekarang hari keempat Okey, tak apa. Walau bagaimanapun, saya dah mohon maaf kepada Cikgu Fadli. Sepatutnya saya print out kan saya punya nota untuk bagi dia dan dia akan photostate. Tapi ada gangguan ke rumah, nak buat tak boleh. Sebab masalah saya punya flip ni dalam bag, dia on sendiri. Begitu biasa baca dia terhentak kan. Dia mana habis bateri. Tak boleh nak print, pinjam orang, maksudnya flip ni tak boleh baca Arabic. Saya punya boleh baca Arabic, itu tak boleh didapat. Kalau bagaimanapun, hari ni saya tambahkan lagi amalan yang perlu dibuat oleh orang yang memang ada nawai itu dia nak merawat atau mendinding diri sendiri. Kemudian saya sambung tajuk lain. Mana tak ikut nota yang bakal saya bagi nanti, saya nak cerita mengenai jin hari ini. Baik, bagi mereka yang sudah mula amalan, hari ini hari keempat lah. Okey, amalan yang saya nak beri ni jangan mulakan lagi tau, tapi dimulakan selepas hari ke-7. Selepas hari ke-7. Apakah amalan yang kita amalkan? Setiap kali selepas sahaja solat subuh dan juga solat asar, selepas habis baca 7 kali Al-Fatihah dan sekali ayat kursi, maka dia boleh sambung lagi baca lepas subuh dan asar sahaja 11 kali surah Al-Ikhlas, 11 kali surah Al-Ikhlas, sekali surah Al-Falaq dan sekali surah An-Nas. Saya ulang balik. Selepas subuh dan juga selepas asar selepas membaca 7 kali Fatihah dan sekali sahaja ayat kursi, boleh baca 11 kali surah Al-Ikhlas, 11 kali surah Ikhlas, sekali surah Al-Falaq dan sekali surah An-Nas. Kemudian dah habis baca tu, bacalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni sini ada maksurat. Kalau ada maksurat saya tunjukkan. Ada yang hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa bika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ulang balik, jangan amalkan sekarang melainkan selepas sahaja 7 hari dah. Lepas 7 hari beramal dengan Fatihah. Pasal tadi saya bagi tahu 4 hari kan. 4 hari. Baik. Okey, setakat ni tu dah. Okey. Ini bukan apa ni, standby je. Kalau kau nak tulis sesuatu, saya tulis lah kan. Hari ni kita belajar mengenai kewujudan jin. Saya ni pasal aliran pengajiannya kitab Arab, so tak jumpalah cerita pasal langsue, hantu raya. Lepas tu saya beritahu awal, jangan tanya saya lah. Kalau nak tanya juga, apa yang sekadar saya tahu sahaja mengenai alam Melayunya, syaitan, jin. Tapi kalau lebih itu saya tak tahu, sebab kita tidak membuat kajian di Darul Sifat mengenai perkara itu, melainkan seorang dia hamba Allah yang melakukan kajian itu pun dia dah muzur, tak mengajar lama dah. Dia tak payah mention nama dia pun. Okey. Awal asas akidah dalam Islam ini, perkara yang utama sebagai asas dalam akidah dalam Islam ini ialah percaya kepada yang gaib. Kalau dah nama kepercayaan, mesti percaya kepada benda yang gaib. Berarti kita mesti percaya ada benda yang Allah gaibkan dari pandangan kita. Ya, kita tahulah syurga neraka gaib, azab kubur, Allah menghidupkan orang yang mati itu gaib. Kita sendiri pun diciptakan oleh Allah pun tak nampak. Tahu-tahu keluar pun kita pun tak faham lagi. Kita faham dengan cara peringkat, dengan cara belajar. Akhirnya baru kita kenal kita ni manusia. Kita baru kenal Tuhan. Walau bagaimanapun rujukan kita surah Al-Baqarah 1 hingga 3, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi. Alif Lam Mim, itulah kitab atau inilah kitab, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, tak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sifat orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, sampai habis ayat. Kita fokus yang point tu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib. Ini ulama lah kata, antara perkara yang gaib itu yang wajib kita beriman ialah kewujudan jin. Jangan keliru. Kita wajib percaya wujudnya jin saja, bukan wajib beriman kepada jin. Boleh faham? Bila beriman pada jin, mana kena dengar cakap dia taat. Ni percaya hanya dia itu wujud tu saja. Berarti bila tak percaya dengan wujudnya jin, berarti kita sendiri sudah mengingkari Al-Quran dan hadis. Jelas? Jelas Satu, jangan pelik sebab ada aliran orang ahli agama tak percaya jin. Usah kata jin, Isra' Mi'raj dia percaya. Jadi orang ni problem masalah. Jadi sebab tu kita sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya selalu sebut salafan wa khalafan. Baik alirannya salaf dan khalaf percaya dengan kewujudan jin. Sebab Quran mention, disebut dalam Quran, dalam hadis. Ini dia. Hatta saya sembang dengan orang bukan Islam sekalipun, sebab pengalaman merawat ni macam-macam, yang berbual pun macam-macam. Orang bukan Islam sekali, macam orang Cina yang menganut agama Kristian dengan agama Buddha, dia beza. Kristian dia moden sikit, dia tak percaya. Buddha dia percaya. Jadi dia kata percaya tak percaya tetap dia ada. Itu kata dia lah.
Saya tu tak heran juga pada bangsa lain. Ada. Contohnya ada seorang doktor beragama Hindu berbangsa India pernah mengubati bekas pesakit saya. Masa tu dia sakit kulit. Dia pakar kulit ni. Pakar kulit tu kata ini sakit bukan ubat moden tapi ubat kampung. Terkejut dengar. Saya bukan dengar dia cakap lah, berdasarkan kepada cerita si pesakit. Pasal tanya kenapa datang jumpa saya. Saya datang jumpa ustaz sebab cadangan doktor. Doktor kata apa? Doktor dia katalah agamanya Hindu, pakar sakit kulit. Dia cek, dia kata ini bukan sebarang sakit. Ini kena kampung punya ubat. Ini. Kalau doktor Melayu dia tak heran lah kan. Pernah ada doktor tu dia nak enjet. Ni kisah lain pula. Nak enjet satu orang ni kena rasuk. Dia kata apa? Pasal doktor ni dia pernah belajar dekat Mesir, bukan Al-Azhar, dia dekat Mesir, Iskandariah, Universiti Iskandariah. Jadi dia kata jangan enjet. Kenapa? Ini bukan sakit biasa. Kalau kita enjet, kita letak dadah badan pada orang tak sakit buat apa? Pergi cari ustaz. Tu ni. Banyaklah kes-kes begitu sebenarnya. Saya tu jangan heran ada doktor perubatan biasa medical ni yang belajar ilmu macam ni. Jadi dia baca kat pesakit kadang-kadang nak pastikan pesakit ni penyakitnya medical ke atau penyakit yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Wah, gitu. Dalam Quran ada surah jin nama dia. Surah jin ni nombor surah dia nombor 72. Zaman saya budak-budak dulu nakal baca surah jin sambil tu bakar kemian. Nah pula sekolah saya dekat dengan kawasan kubur. Pecah cermin satu. Bila dah tua-tua ni pun nakal dua juga. Orang dah tidur saya baca surah jin. Kemudian dia ketuk di tingkap. Bila ketuk tingkap, tengok-tengok memang tempat dia tak ada orang nak berdiri untuk tingkap, tapi dia ketuk juga. Sudahnya sadaqallahul azim, tidurlah. Itu. Sebab hati tu duk rasa orang kata jangan baca. Masa tu saya belum belajar lagi benda ni. Maka saya bacalah. Rupanya betul lah. Pasal teringat zaman sekolah dulu. Pecah cermin. Tapi yang masa tu pasal kita bakar kemian. Sebab tu ini kisah pengalaman ustaz lain pula. Dia sembahyang, dia baca surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Belakang tu ada orang muntah tengah sembahyang. Itu normal. Sebab dia dalam badan dia ada jin. Dia dengar dia rasa marah. Sebab tu dalam kelas dekat UAE tu kadang-kadang student minta ustaz baca ruqyah. Saya tak nak. Ustaz baca ruqyah, dia ada tu set ruqyah. Dia kalau jadi ruqyah tu kena hafal lah. Siapa yang nak buat, siapa nak ni nak gunakan ilmu ni. Dia suruh baca. Dua orang tangan letak, seorang dah tak ingat lah. Orang semua dah suruh nak balik, tak nak balik. Diam. Ustaz dah macam mana ustaz? Sebab tu aku kata aku tak nak baca, kau suruh baca juga. Nampak? Ada gitu. Jadi suruh baca. Lepas tu sampai sekarang saya dah suka baca sebarangan. Sebab nanti macam dekat dalam YouTube tengok tak yang dekat Indonesia tu, masjid tu kan yang dia baca tu kan pakai mic. Itu dekat Morocco dah pernah buat dah style ubat dia. Dekat Indon dia buat itu. Memang tak boleh. Dia memang tak boleh. Orang yang ada dia akan rasa lain macam. Ada juga yang orang kata apa, kontrol macho. Tak ada apa. Itu yang ada apa-apa sebenarnya. Okey. Surah jin ni antara surah yang panas lah. Kalau dibaca terbakar jin tu. Kalau tak terbakar juga tuan-tuan, mana tajwid silap tu. Orang qul uhiya, dia ada kul uhiya kan. Makanlah. Dia qul katakan. Itu nak berubat ni satu lagi. Kalau nak dah hafal ruqyah ni, satu lagi syarat yang penting sebelum ruqyah, pastikan kita mahir baca Quran. Nanti jin tu bermain begitu. Kata udahlah, baca salah.
Itu kata Syifa, dia suruh baca tajwid tu, siapa yang tak ada tajwid baca. Dia kadang-kadang dia boleh baca. Dia bukan sekadar saja, dia saya cerita benda sikit, ada lagi akidah kena kuat. Bahkan ada mengaku dia wali, kita nak leceh, sudah yang tipu. Jin, dia suka nipu orang. Lepas tu dia pernah mengaku dia Rabi'atul Adawiyah, wali Allah. Saya tanya 2 soalan. Saya pernah pergi Mesir, pergi kubur Rabi'atul Adawiyah. Kau asal dari mana? Mekah. Okey, saya belajar dekat Baghdad pada kubur dia. Dekat Mesir saya dah pergi dah. Dekat Mekah first time aku dengar ni, aku dah udahlah bohong. Tu hilang jin tu. Lepas tu kena tahu sekarang nak sejarah ni. Sebab dia tipu kita. Aku Rabi'atul Adawiyah. Anak saudara dia bawa makcik ni beria cerita. Ada seorang perawat tu ustaz sampai mana nangis bila cerita tentang kejahatan dia. Dia nak, tak tahulah dia cerita tu supaya saya sembai ke, nak bagi saya seram ke. Dalam saya tanya senang dia. Jadi kamu ni Rabi'atul Adawiyah versi mana ni? Versi Iraq ke, versi Mesir ke, versi Saudi? Tapi pasti ni dekat Mekah tak ada kubur Adawiyah. Hilang tu lagi. Sebab jin ni kalau kita reti, dia lari. Itu penting kena reti. Satulah, jangan tinggal kuliah-kuliah agama. Benda-benda gini dia tengok, dia tahu dah kita ni siapa. Sebab tu kalau kita lihat kebanyakan orang-orang ahli agama, kalau dia tak pandai berubat, dia rugi. Sebab akidah dia tu dia ada asas lah, kita kata kan. Kalau benda tu tipu, dia jawab balik. Nampak? Dia jawab, udah-udah lah, jangan bohong lah. Ada lagi dia. Dia tahu dah, tak boleh makan kat orang ni. Itu biasanya. Lepas tu bila kita baca tu, ustaz ada tahu dah, ni bacaan ada ijazah, ada sanad, dia tahu. Kalau kita baca, sekadar baca, dia kata silap tu tajwid. Itu kita jadi seram tau. Tersangkut dia jangan. Itu pun cerita lagi, kita baca, dia buka silap cekak, silap rimau dia lagi. Macam-macam sebenarnya. Dan semua tu ada tip dia. Jin ni, kalau kita bergaduh ni, tak payah kita nak buka taekwondo, tak payah. Rugi buang masa, kita kelawan dengan dia. Tangan dia kuat dengan kita, walaupun yang tumbuh tu kurus je. Tuan-tuan juga tak boleh. Kita hanya guna kekuatan rohani je. Kita pegang dahi, pegang sini, boleh. Lepas tu kadang-kadang ada orang, ustaz, macam tu je, dia kata. Dah kita punya kekuatan mesti rohani. Dia pun dia gaib kan. Bila dia gaib, kita lawan cara rohani. Mana kita nak buka, tak boleh. Dia lagi lalu diri kita kan? Pernah masuk jin siam, dia main tomoy. Kita main atas, dia bantai bawah. Dia sudah lebih kata kan. Dia fikir balik lawan apa jin. Maknanya mata dia banyak kan. Kita tengok sini, dia nampak bawah. Tak boleh, dia gaib. Inilah dia kena faham. Nama jin tu pun dah gaib sebenarnya. Dalam bahasa Arab ada 3, dalam Quran lah, dalam 3 lafaz. Pertamanya al-jin, keduanya al-jan, yang ketiganya jinnah. Ini maksud dia ghaib, yang tak nampak. Al-jinnu, al-jan, kemudian al-jinnah. Bukan jannah tu, al-jinnah. Al-jin, al-jinnah. Kalau al-jan itu Jannah, al-jan. marhaban al-jan tu. Tidak. Al-jannah surga. Al-jan bukan, al-jan manjin. Ada orang nama Jan. Ini dia. Itu bahaya. Tapi itu kadang-kadang saya malas dekat mata umum tu. Ustaz ni suka dengan kata orang itu. Jangan namakan nama yang tak elok, kena rujuk. Nama siapa? Mat Jan. Tapi kalau dia sebut bunyi Arab Mat Jan, okeylah, matilah sekali jin. Mat Jan. Itu kadang-kadang orang Arab dengan nama kita dia gelak. Jan. Dia ni asal lafaz bahasa Arabnya jannah. Jannah ni maknanya istatara, bersembunyi, tersembunyi. Kalau buka surah Al-An'am 76 ada perkataan falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadha rabbi, kata Nabi Ibrahim. Tak kala malam gelap, jin tu mana gelap, jannah gelap, tutup, tak nampak dah. Bila malam sudah menyelubungi ke atas diri Nabi Ibrahim, maka katanya
dia nampak bintang ni kan. Dia kata inilah Tuhan aku. Yang masa dialog dengan kaum Saibin kan, kaum Saibin itu dia. Maknanya jin tu maknanya sesuatu yang tersembunyi, tertutup, yang tak nampak. Maknanya jin tu sendiri pun dah tak heran. Kalau kata, ustaz kenapa jin tu tak nampak dan namanya jin? Ish. Royak buruk pula ustaz ni. Sebab kata bahasa Arab betul lah. Jin tu yang tak nampak sebenarnya, yang tersembunyi. Allah beri nama dia jin. Lepas tu jangan kita namakan diri kita siapa nama? Jin. Kan? Jan, mak jan dia jinnah. Jannah tak apa. Tapi kalau pakai seluar jin tak apalah. Tengok gila kan. Biasanya kata orang kata Majnun. Majnun tu maksudnya sudah hilang akal. Jan tu juga maksud hilang. Kan hilang tak nampak lah kan. Majnun. Kadang-kadang Majnun tu dimasuki jin. Atau junun dia panggil, gila. Majnun kan, maknanya gila. Baik, jin ni adalah satu makhluk yang gaib. Allah ciptakan macam juga malaikat yang gaib. Tetapi hakikat jin kita tak tahu. Begitulah hakikat malaikat, kita tak tahu. Mana hakikat. Kalau kata jin ni tinggi sekian-sekian, kepala bentuk sekian, badan macam tu kan malaikat, kita tak tahu. Kita tak tahu. Saya pernah nampak jin mata satu. Hakikat dia tak tahu. Nanti tak sampai bab dia, kenapa jadi gitu. Baik. Perkataan jin saja, al-jin ni dalam Quran ada 21 kali. 21 kali perkataan diulang Quran. Maksudnya dalam 21 ayat. Dalam satu ayat